KPM. Assalamualaikum. Hai, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi nak tanya macam mana suasana peperiksaan untuk hari ini? Merupakan hari pertama untuk minggu kedua pula. Dah lega? Okey. Jangan risau sebab apa, yang lepas tu jangan dikenang dah. Sebab sekarang ni kita kena fokus untuk kertas seterusnya. Ya, apa-apa pun, apa saja yang telah diusahakan, apa saja yang telah diikhtiarkan, yang penting kita perlu doa dan tawakal. Baiklah, jadi subjek untuk hari ini iaitu Al-Syariah Pecutan. Jadi siapakah guru jemputan kita pada hari ini? Kita akan sama-sama tahu, kita akan sama-sama saksikan VT yang telah disediakan. Tapi sebelum itu, Afi nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP kerana kita masih lagi belum menang. Langkah-langkahnya mudah saja macam apa yang Afi buat sekarang ini. Gunakan pelitup muka sekiranya anda berada di luar rumah ataupun kawasan awam. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa jaga kebersihan. Cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, jadi hari ini tadi Afi dah bagi tahu anda subjek kita iaitu Al-Syariah Pecutan. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Tanpa buang masa, jom kita saksikan VT profil guru. Ini dia. Itu dia guru jemputan kita pada hari ini iaitu Ustaz Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz. Okey, Ustaz apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, jadi macam sebelum ni kita pernah bersama dan saya pun pernah melihat cara Ustaz mengajar, tapi sebelum itu ada tak apa-apa pesanan ataupun Ustaz nak fokus macam mana bila di saat-saat akhir ini, pecutan akhir kita untuk subjek Al-Syariah ini? Okey, untuk bagi para pelajar dia untuk memberikan tumpuan, harus memberikan tumpuan sepenuhnya pada mata pelajaran yang akan mereka ambil pada keesokan hari. Yang pertama, mereka harus mendapatkan rehat yang cukup. Kemudian cuba tenangkan diri. Okey, seterusnya yakin. Yakin mesti ada. Okey, yakin dan tumpukan pada bahagian-bahagian utama yang perlu diperincikan, yang perlu diingat untuk hari berikutnya. Baiklah, jadi itu dia pesanan ringkas daripada Ustaz Ismail. Tapi sebelum itu, kita nak tahu juga pandangan calon mengenai subjek Al-Syariah ini. Jadi sama-sama kita saksikan VT yang telah disediakan ini. Jom. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Ilana binti Ahmad, guru pengencana SPM tahun 2020 dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Saraja Abdul Aziz Shah Batu 38 Sabak Benam. Saya amat menyukai subjek syariah khususnya dalam bab ibadah, antaranya ialah tajuk puasa dan juga haji. Walau bagaimanapun, mungkin agak sukar bagi saya memahami tajuk jenayat. Antaranya ialah bab kisas dan juga diet. Hai kalam, tak ada apa yang susah melainkan kita perlu berusaha. Yang penting niat belajar kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Syabil Arif bin Muhammad Saharif, pelajar SPM 2020 dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Bagi madah syariah, bab kegemaran saya daripada fiqhul ibadah, iaitu haji dan umrah. Namun, terdapat sedikit kesukaran daripada bab muamalah. Tetapi saya percaya setiap pelajar mampu mengecapi kecemerlangan dalam madah ini. Bitaufiq wan najah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Ikhwami Salihuddin, seorang pelajar SPM 2020 di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Batu 38. Di dalam syariah, saya menyukai bab fiqh ibadat.
iaitu tajuknya zakat. Manakala mungkin suka tulis saya dalam bab fiqhul jinayah, iaitu tajuk kias dan taksir. Namun kita mampu memesan ini. Akhir kata, manjada wajada. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek al-syariah. Iaitu bahagian kisas dan juga diat ya. Banyak saya dengar tadi. Baiklah, jadi Ustaz, sebelum kita mulakan latih tubi kita untuk pecutan akhir pada hari ini, Ustaz, kita kena patuhi SOP, Ustaz. Jadi saya nak bawa Ustaz ke meja sana untuk kita gunakan hand sanitizer bersama. Baiklah. Jadi ini dia Ustaz. Okey, saya pam untuk Ustaz. Okey. Dan saya pun kena pakai. Sebab kita sekarang ni masih lagi memerangi wabak virus COVID-19. Dan baiklah Ustaz, jadi sekarang mungkin Ustaz dah betul-betul bersedia untuk melakukan latih tubi kita pada hari ini. Dan kita dah boleh mula buka mask, kita boleh letak di atas meja. Dan saya pun ada bawa sarung saya sendiri. Baiklah, jadi sekarang kita kena ikut SOP, patuh SOP. Sebab apa? Kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi kalau ada di kalangan anda yang masih lagi belum bersedia untuk standby buku nota, standby apa yang patut, boleh standby sekarang sebab kita akan berehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, Fina ingatkan lagi anda patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi sekarang Ustaz Ismail pun dah bersedia untuk mulakan sesi latih tubi kita pada hari ini. Tapi Ustaz mesti ada bawa student juga, kan? Ya. Ada bawa pelajar daripada SAMT Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Selangor dan juga ada juga daripada sekolah lain ya Ustaz? Ya, saya. Nanti kita nak tahu juga siapakah mereka ni. Mari kita bersama dengan pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum semua. Sehat? Okey. Waalaikumsalam. Okey, buka mic. Itu dia. Kita ada Iman Nabila, Nurul Izzati, Wafa, Nur Hidayu, Muaz Fakti dan juga siapa dia? Alif Amjad. Itu dia. Jadi Ustaz, ini semua daripada sekolah Ustaz? 2 orang daripada sekolah saya. Ada yang daripada sekolah Negeri Kelantan. Ya. Nurul Huda, Sekolah Menengah Agama Nurul Huda. Tumpat ada daripada Melaka, Sekolah Menengah Agama Al-Ashraf, Darul Ashraf saya. Kemudian ada daripada Kelantan, Melaka, daripada Tunas. Kuching. Jauh tu. Jauh kita bawa kan tu. Ya saya. Baik. Naik lambat tengah dalam kapal terbang tu rasa tu. Dalam kapal terbang. Baiklah, kapal terbang tak bergerak ke mana pun sekarang ni. Baiklah, jadi Ustaz, kalau Ustaz dah bersedia untuk mulakan latih tubi kita, silakan Ustaz. Okey, apa khabar semua para pelajar sekalian? Kaifa ahwalakum? InsyaAllah اليوم سوف نقوم بمراجعة الدرس من السنة الرابعة إلى حد موضوع للسنة الخامسة. Okey, kita akan buat ulangan kaji tingkatan 4, tajuk-tajuk tingkatan 4 serta tingkatan 5 insya-Allah. Boleh ya semua? Boleh. Okey. Tajuk yang kedua bagi tingkatan 4, tajuk pertama solat istisqa, tapi ini adalah tajuk kedua. Pelajar rata-rata menghadapi masalah untuk mengingat konten ataupun jumlah hari serta dalil. Akan tetapi sebenarnya kita ada kaedah khas untuk mengingat hari-hari yang disunatkan berpuasa. Kita boleh guna kaedah pernomboran seperti daripada nombor 1 sehingga ke nombor 10. Okey. Kita ambil nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okey, kemudian kita arabkan penomboran tersebut, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Kemudian kita olahkan dia semula kepada, sebenarnya dia tak perlu olahan yang begitu banyak. Kita gugurkan nombor yang tiada seperti nombor 4 serta nombor 7. Kita gugurkan dua nombor, maka kita akan dapat 8 hari yang disunatkan berpuasa di dalam Islam. Dan di situ barulah kamu mulakan proses untuk menghafal dalil-dalilnya. Jadi ini untuk memudahkan kamu menghafal jumlah hari, nama hari serta dalil. Okey? Seperti contohnya apa tu? Man soma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu daripada dalil. Setiap satu ni dia ada dalil yang telah ditentukan, dan dalil tersebut para pelajar mesti menghafalnya dengan baik. Akan tetapi pada penulisan, sekiranya jawapan kamu tu tersilap dalam penulisan, tertinggal alif dan sebagainya, ataupun shin terlupa letak noktah titik dia, maka jawapan kamu tetap akan diterima. Seterusnya pada Asyamul Muharram, Siyamul Muharram. Okey, di sini para pelajar boleh gunakan kaedah mengingat bulan-bulan dalam Islam. Kita mulakan dia pada bulan Syaban, selepas bulan Syaban datangnya Ramadan, kemudian lepas Ramadan datangnya bulan Syawal, kemudian Zulkaidah serta Zulhijjah. Okey, kita gugurkan bulan Zulkaidah, maka di bulan Syaban, izan tasafa Syaban fala tasumu, sekiranya dah sampai setengah Syaban tu janganlah kamu berpuasa. Okey, ini dalam bidang dalam bahagian puasa yang diharamkan. Seterusnya man shoma yauman yushakku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa pada hari Syak, sesungguhnya mereka telah bermaksiat, melakukan maksiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa Syawal serta puasa Zulhijjah. Yang terakhir, tatawu lil mar'a bi ghairi izni zawjiha, atau tatawu mar'a bi ghairi izin. Seorang isteri yang berpuasa sunat tanpa keizinan daripada suaminya. Jadi kalau kita susun mengikut bulan, ianya memudahkan para pelajar untuk mengingat hari-hari atau waktu yang diharamkan bagi umat Islam melaksanakan ibadah puasa sunat. Okey, kita masuk pada bahagian hukum. Ma hukmu tasyrikun niyah bainal siyamil masnun wal mafrud. Okey, di sini saya nak bertanya kepada pelajar-pelajar. Saya mulakan daripada Wafa. Wafa kelihatannya macam bersedia. Terkejut dia. Okey, Wafa. Apakah hukum? Hukum menggabungkan niat puasa sunat dan juga puasa fardu. Fadal. Tafadhali. Jawas. Yajus. Yajuz. Okey. Apa dia punya ilah dia? Ilah dia la mani' bi tasyrik an fi saumihi baini qada wa nafilah. Okey, la mani'un bi tasyrikin niyyah fi saumi bainal qada wan nafilah. Itu boleh dijadikan dia punya ilah. Kemudian ilah yang kedua, qala al-fuqaha bi jawazihi. Wal aula lis-shaim an yufrada sauma qada'in bi niyyatin mustaqillah. Okey. Jadi dia ada pelbagai jawapan yang boleh diguna pakai oleh para pelajar, okey. Untuk memudahkan kamu menjawab, saya mengusurkan sekiranya fuqaha, para ulama dia sepakat tentang keharusan, jadi kamu keluarkan hujah tersebut. Okey? Baik. Okey, seterusnya soalan yang kedua, ma hukmun niyati siyamil masnunah ba'da tulu'il fajr. Apakah hukum puasa sunat selepas naik matahari, kan? Kadang-kadang kita nak puasa sunat, kan, Afiq? Betul, Betul. Akan tapi
terlupa. Kita tak bersahur. Tapi masih lagi dalam keadaan menahan menahan diri daripada mengambil apa-apa makanan atau minuman. Pukul 9 tu kita rasa, rasa macam nak puasa lagi ni. Macam seronok nak puasa kan? Jadi, kita niat puasa. Apakah hukumnya? Jadi, saya minta salah seorang pelajar menjawab. Alif Amjad. Alif Amjad. Saya pun nak dengar juga suara Alif dia Amjad. ni. Silakan. Hukumnya tajuzu. Ya juzu. Okey. Ada dia punya elah tak? Ada dia punya sebab dia kenapa diharuskan? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Okey, baik jawapan tersebut. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Jajuz ataupun jaizah ataupun jawaz. Sebab apa? Rasulullah SAW menyatakan bahawa barang siapa yang berpagi-pagian dia hendak berpuasa, maka hendaklah dia menyambung puasa, niat dia untuk berpuasa. Ataupun kita boleh guna hujah yang lain, li'anna nabiyya la yamna niyatus siyam masnuna ba'da tulu'il fajr. Ataupun kita boleh guna dalil yang illah yang lain, sebab yang lain, sah niat puasa sebelum gelincir matahari. Okey, bahagian yang bawah ni kamu pernah belajar pada tingkatan 3. Okey, betul tak? Siapa ingat? Ada yang ingat? Okey ya. Ma hukmu, soalan yang berikutnya, ma hukmu iftar siyamil masnun anda ijabati da'wah. Kadang-kadang kalau kata kita berjalan mana-mana, tiba-tiba terjumpa kawan. Okey, kawan dia ajak makan, nak jamu kita. Kawan lama tak jumpa. Betul Hafiz ya? Terjumpa kawan lama, tiba-tiba kawan tu pula dah 3-4 tahun tak jumpa, kan? Lama tak jumpa. Terputus hubungan. Dia appreciate jumpa kita. Jom makan kan. Kita nak cakap kita puasa, saya puasa lah. Jom tak apa makan. So, adakah dia perbuatan berbuka puasa sunat tu pada jemputan, mana-mana jemputan perkahwinan ke atau kawan jemput ke, adakah ianya diharuskan? Okey, saya minta seorang pelajar. Saya minta Muaz tolong jawab. Silakan Muaz. Naam. Ma hiyal ijabah li hadha soal? Okey. Al-hukmu yajuzul iftar. يجوز الإفطار. طيب. التعليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. Okey, bagus. Terima kasih Mas. Okey. Jawapan dia yang pertama adalah jawaz ataupun yajuz. Okey. Inda jabati dakwah. Okey. Bahkan disunatkan untuk berbuka sekiranya pada perbuatan dia berbuka puasa itu ada maslahat, ada kebaikan seperti memberikan kegembiraan pada mereka atau sesiapa yang menyebutnya. Macam tadi contoh yang kita bagi tadi, seorang kawan yang lama tak jumpa tu jemput ajak makan. So bila kita berbuka tu walaupun dah lepas asar kan, ada sikit lagi masa nak maghrib tu kan, rasa macam kalau sambung puasa best ni kan, tapi kawan ajak berbuka kan, ajak makan. Jadi kita berbuka untuk memberikan kegembiraan pada seorang sahabat. Okey. Ada jawapan lain tak agak-agak Nurul Izzati? Nurul Izzati, silakan. Silakan Nurul Izzati. Jawapan dari hukum iftar siam mukmin. Okey. Jawaz. Jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Ilam takun. Okey, ilam takun. La yajuz. La yajuz. Okey, silakan. Sebab apa tidak boleh? Ilam takun lil maslahatil fal-awla alaihi bisawm. Okey, bagus. Terima kasih Nurul Izzati. Okey, tahniah. Mumtaz. Okey, yang kedua tidak diharuskan. Okey? Sebab apa? Elah dia
hadis yang sama, dalil ni boleh digunakan untuk dua-dua hujah, sama ada harus ataupun tidak harus. Sebab yang keduanya, sekiranya tiada sebarang maslahat, maka lebih baik baginya untuk meneruskan puasa tersebut. In lam takun fihi maslahatun fasawmu aula lahu likasbil ajr. Okey, ini jawapan ni memang kalau kata pelajar boleh jawab ni, level dia bagi saya memang level tinggi lah. Ini level tinggi lah ni. Kira hebat aras ni. tinggi ni. Tapi jawapan ni ada di dalam kitab. Jawapan ni, ayat ni saya petik daripada ayat yang terdapat di dalam kitab. Dia nampak macam senang. Tapi bila kata pelajar dia nak menyusun ayat tu, kadang-kadang dia panik. Dia terlupa dia punya struktur ayat tersebut. Itu dia punya isu dia. Okey. Bayyinal hukmu ma'a ta'lil. Jelaskan hukum berserta dengan elah. Saya nak tanya... Ustaz nak tanya siapa? Iman Nabila. Iman Nabila. Ya, Iman. Silakan, Iman. Hukum dia haram. Haram. Satu hari Syawal. Haram ya? Confirm haram. Betul? Okey, apa dalil? Apa hujah kamu? Li'annahu min saumi al-muharram. Okey, jawapan paling ringkas. Okey, li'annahu min saumil muharram ataupun li'annahu min siyamil muharram. Okey. Okey. La yasih saumahu, ada berapa kaedah menjawab. Ada pelajar saya tanya saya kan, kerap tanya macam mana nak guna, bila masa nak guna, sama ada yuhram ataupun yajuz ataupun jawaz ataupun la yajuz. Okey, kaedah paling mudah, kamu guna satu perkataan, yajuz boleh, la yajuz tak boleh. Kemudian nyatakan dia punya sebab dia. Sebab kadang-kadang pelajar ni, Afiq, dia ada satu isu, sama ada benda tu dia nak kata haram, dia tak berani kata haram. Sebab dia tak ingat dalil. Betul. Benda yang wajib ataupun haram kena ada dalil. Betul. Okey, jadi bila dikatakan haram, dia kena keluarkan hadis Nabi. Kan? Apa tu? La tasuma ahadakum yaumal adha wa yaumul fitr. Okey. Hadis Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW siyam dzalikal yaum pun boleh juga diguna pakai, tapi adalah lebih baik sekira dia menyatakan keharaman, maka dia perlu keluarkan dalil. Jadi bila kata dia tak keluarkan dalil, apa sunat ataupun haram ataupun makruh, maka gunakan ayat yajuz atau la yajuz adalah lebih baik. Okey, itu dia. Begitu. Itu dia kunci. Kunci untuk skor. Okey. Ayat dalam kitab ni panjang-panjang. Pelajar pun nak ngapai, dia macam saya tengok pun boleh jam ni. Ustaz sendiri pun jam. Saya kata jam. Okey. Hikmah puasa. Kita boleh ringkaskan. Baik. Kita ambil yang pendek. Ya, ziyadatu taqarrubi ila Allah. Al-i'tiadu ilal ma'asi. Kemudian hikmatu tahrim. Apa hikmah? Di antara hikmah atau kebaikan, pengharaman siam, puasa yang diharamkan, untuk menyatukan zaman waktu berpuasa, untuk memberikan kekuatan bagi seorang tu untuk menghadapi puasa Ramadan, serta hikmah makruh, puasa hikmah dimakruhkan ataupun dilarang secara makruh, puasa yang makruh. Kita boleh guna ayat yang ringkas. Para pelajar insya-Allah boleh baca mudah fakta-fakta ni. Saya dah bantu pelajar ringkaskannya. Okey, kita lihat pada tajuk zakat. Tajuk zakat ni besar, Fik. Betul. Amat besar. Kalau kita pergi ke pusat zakat MAIZ ataupun JAIZ ataupun MAWIB kan, kita tengok dia punya pejabat zakat dia pun dah banyak dah. Betul. Dia punya petugas zakat dia pun banyak. Betul. Maknanya bahagian zakat ni memang orang kata dia banyak perkara yang Islam dah tentukan pembahagian-pembahagian zakatnya. Okey. Betul. Kita cuba lihat dia punya teknikal bagaimana. Okey.
dalam ta'rif syarak, pelajar dia ingat satu perkataan, makhsusun, khas, yang telah dikhaskan. Okey? Okey, dia tambah lagi perkataan ismun li akhzi syai'in min malin ala awsafin li ta'ifah. Dia cuma ingat 4 perkataan. Makhsusun tu dia cuma letak balik je. Selepas perkataan tersebut. Okey. Gaya macam kena ikat lagi tangan saya sebelah ni. Tangan ustaz ni. Okey, baik. Okey, jadi sekiranya kamu menjawab makhsusatin dengan perkataan makhsusin, jawapan kamu tetap diterima. Yeah. Don't worry, kamu tak dapat nak bezakan di antara jamak dan juga mufrad. Okey, jawapan kamu tetap diterima. Hukum dia, okey, hukum ni balik. Hukum ni mesti ingat semua ni. Yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang melaksanakannya, kemudian diberi iqab, diberi balasan pada mereka yang meninggalkannya, wa yukaffir, dan dihukumkan kufur bagi mereka yang enggan, bersungguh-sungguh enggan, bukan sebab enggan tak tahu. Okey. Okey, seterusnya bain al-hukmu ma'a ta'lil. Saya rasa macam ada seorang pelajar yang saya belum tanyakan lagi. Oh, ada. Okey. Saya nak tanya soalan yang pertama pada Nur Hidayu. Ya. Nur Hidayu daripada sekolah Samtaj ke Melaka? Ya? Nurul Huda. Oh, afwan. Nurul Nurul Huda, Huda, Kajian Tumpak. Sembilan. Ya, Kajian Sembilan. Ya, kian salah pada Ustaz Nurdin nanti ya. Okey, silakan menjawab. Akhazal ghani zakata min baitil mal. Apa hukumnya? Al-hukmu la yajuzu. La yajuz. Okey, tidak boleh. Tidak diharuskan. Kenapa ya? Lianna la yajuzu qabul az-zakah liman la yastahiqquha wa idza akhadhaha yajib radduha. Aywa, al-ijabah sahihah mumtazah. Wah, itu macam level pegawai pusat zakat tu. Buka-buka pintu zakat je jumpa dia dulu. Itu dia. InsyaAllah saya doakan kamu pelajar sungguh-sungguh bagi ekonomi Islam berjaya cemerlang. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Dafa'al laisul akhyar. Laisul akhyar. Dari batali daulah badalan aniz zakah. Lais akhyar dia bayar cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, income tax, pada kerajaan sebagai dia kata niat ganti zakat. Dia nak bayar cukai. Nurul Izzati, boleh tolong jawab? Nurul Izzati. Okey, tafadhali. Hukmuhu la tajuz. La tajuz. Okey. La tahu li'annaha la tuwazza'u ala masarif zakah. Okey. Sebab dia tidak diagihkan pada penerima zakat, ya. Betul juga jawapan tu. Kita tunggu Kita tunggu. Kita lihat selepas ni. Baik. Aslamat tajurun ghaniyun wamtana'a bi akhrajiz zakah zakat ba'da sanatin min islamihi. Okey, seorang peniaga, businessman, millionaire masuk Islam. Dah lama masuk Islam, dia dah belajar macam-macam tentang Islam, dia dah tahu tentang kewajipan zakat apa semua. Tiba-tiba pada tahun yang berikutnya dia tak nak keluarkan zakat. Apa hukumnya? Wafa boleh tolong jawab? Al-hukum la yahkumu bi kufrihi. La yahkumu bi kufrihi. Okey, kenapa ya? At-tadlil li'anna hadis bil Islam. Sebab dia baru lagi meluk Islam. Bagus. Itu keindahan Islam kan. Walaupun dia kaya raya, millionaire kan. Akan tapi dia baru je meluk Islam. Baru nak berjinak. Datang pula orang kata kafir pun. Wah, dia kan. Kecil hati dia, kesian dia kan. Okey, kita lihat pada jawapan dia. Betul atau tidak? La yajuz. Yang pertama, okey, betul jawapan yang telah diberikan tadi. Yang kedua, la tujza'u zakat. Okey, dalam bahagian zakat ni kita boleh perkataan
guna perkataan la tujza. Tidak diberikan apa tu ganjaran pahala. Itu maksud la tujza. Okey. Kemudian seterusnya yang ketiga la yahkum bi kufrihi. Kemudian kalau nak sambung boleh juga, tak sambung pun boleh juga. Yang illah dia tu sebab dia li'annahu hadisul bil Islam. Sebab dia baru masuk Islam. Sampai sini boleh dapat satu markah. Atas ni satu, this one. Yang ni pun satu markah. So 2 markah. Kalau kata sambung ni, ada pelajar yang jawab begini. Memang pelajar istimewa lah. Saya kalau kata jumpa dalam soalan percubaan atau soalan peringkat sekolah, saya jumpa jawapan begini, saya akan letakkan kertas di tepi. Sebab saya nak tengok jawapan-jawapan yang lain dan seterusnya. Baik. Gitu. Konsep pemeriksa ni dia punya rahmah dia tu lebih daripada kekejaman dia tu. Ya, betul. dia Sebab beri pemeriksa rahmah ni yang nak lebih. bagi markah, Ustaz. Pelajar ni dia nakkan markah yang tinggi. Kadang-kadang berapa pelajar tu kalau kata periksa pertengahan tahun pun, dia kurang satu markah je nak dapat 80 tu dia sanggup. Ustaz, tolong Ustaz tambahkan Ustaz. Satu markah je. Satu je. Jadi kita bagilah kan pelajar tu. Okey, markah dia. Okey. Zakatul fitri. Zakat fitrah. Okey. Apakah yang dimasukkan sebagai zakat fitrah? Sedekah muqaddarah an kulli muslimin qabla salatil Aid fitri fi masarifin muayyanatin afwan. Okey, dalil. Okey. Dalil ni kamu semua telah hafal lah sebelum ni. Ni tajuk teta 4, betul kan? Kamu sekarang berada di teta 5. Kemudian syarat wajib zakat ni, kamu ingat satu perkataan. Dia menggabung tiga perkataan. Kamu ingat perkataan musiran. Okey, musiran. Mudah. Baik. Kesenangan. Yep. Dia mim tu mewakili muslim, waw mewakili waktu, sirran tu mewakili al-yasar. Musiran ni pun sendirinya dia ni asal daripada perkataan al-yusru ataupun al-yasar. Okey. Itu kaedah yang paling mudah untuk para pelajar mengingat. Okey, waktunya. Waktu ni pun sebenarnya senang nak ingat. Okey. Min awal Ramadan 1 ila ghurubi syams wa qabla salatil Aid. Okey, wa qabla salatil Aid fatukrahu ba'daha wa tuhramu ma ba'da ghurubi syamsi yaumil Aid. Kamu hafal ayat ni, kamu dapat 5 hukum. Okey? Ini waktu mubah. Ini waktu okey, ni setiap satu ni dia mewakili waktu-waktu yang tentu. Yang last sekali haram. Yang ni dah ada dah fatukrahu, makruh, okey. Yang ni waktu mustahab. Okey? Ini kaedah dia. Baik. Seterusnya, bagi zakat harta ini yang saya ceritakan tadi. Ya. Zakat ni dia ada banyak. Dia ada banyak benda yang pelajar kena ingat. Zakat harta, dia ada emas perak, dia ada zahab fiddah, kemudian ma'adin, galian-galian, okey, kemudian dia ada perniagaan, dia ada tanaman, tanaman dan buah-buahan, dan yang terakhir zakat ternakan. Zakat ternakan ni dia luas lah, tapi dia tentu dikhususkan pada ternakan yang tertentu sahaja. Okey, ini adalah jadual yang saya bikin, okey, untuk memudahkan pelajar menghafal. Yang pertama Islam, Muslim lah. Yang kedua nisab, cukup nisab, iaitu kadar yang telah diwajibkan zakat. Kemudian yang ketiga milkut tam, pemilikan sempurna. Dia beza dia pada perniagaan saja. Milku ardin bi'aqdil iwad, pemilikan barangan dengan akad pertukaran. Orang beri barang, saya beri Afiq barang, Afiq beri saya
dia punya nilaian dia. Dia punya berapa, how much it cost kan. For each item gitu kan, kita pergi kan. Kalau kata kita pergi pasar raya ni, kita tak adalah nak akad kan. Kita ambil barang tu, tengok dah setuju masuk. Pergi ke cashier, kita terus bayar. Kan? Maknanya dah akad lah tu kan. Okey. Kemudian haulanil haul. Okey, dekat haul ni, kalau pelajar jawab al-haulu saja, sudah memadai. Jawapannya diterima. Akan tetapi, pada galian, galian yang berupa emas dan perak, ataupun barang yang ditemui, contoh, jalan-jalan, Afiq jalan-jalan masuk hutan, suka orang kata adventure kan. Tiba-tiba terjumpa satu bekas, tengok ada nampak bekas tersembul atas tanah, korek-korek sikit, tengok dalam tu ada emas kan. Mana tahu kan, kita tak tahu kan. Rezeki ni Allah nak bagi macam-macam cara kan. Maka emas tersebut dia tak ada haul. Dia tidak perlukan, orang kata, tempoh masa setahun untuk penemunya mengeluarkan zakat. Dia wajib bilhal. Dia jumpa itu, cukup nisab dia, dah wajib zakat. Baik. Kemudian pada emas dan perak, di sini ada perbezaan. Barulah nampak perbezaan bagi kesemuanya. Okey, ghairu huli al-mubah. Yang ni for istihrajuha, maksud dia sama seperti adamul haul. Okey, maksudnya waktu dia mengeluarkan, dia menemuinya, okey, dan kadar segera. Kemudian bagi barang perniagaan, niatul tijarah inda tamalluk. Kalau dalam kitab kamu, niatul mutajarah, sama je maknanya. Okey, niatul tijarah inda tamalluk. Kemudian bagi zuru' wasimar, tanaman dan buah-buahan, al-muddakharat lil iqtiyad, barang makanan yang boleh disimpan lama. Contoh beras, gandum, okey, makanan ruji, makanan asasi sesebuah kawasan ataupun negara. Kalau kata kita tanam jagung, banyak tanam jagung. Betul. Tapi jagung bukan makanan asasi kita. Jadi dia dikecualikan zakat. Yang terakhir budu solah. Bagi zuru' simar ni, okey. Saya asingkan budu solah sebab budu solah ni dia berkaitan tentang asimar. Dia nampak dia punya apa tu? Dia telah matang. Maksud dah boleh dituai. Okey. Begitu. Seterusnya bagi an'am, yang empat yang pertama sama. Kemudian dia ada as-sa'imah wa ghairu amilah. As-sa'imah ni bermaksud binatang ternakan yang dipelihara. Dan dianya bukan digunakan untuk bekerja. Ada juga binatang yang dipelihara tapi digunakan untuk bekerja. Contoh macam kerbau. Kerbau di sebahagian kawasan di Semenanjung, mungkin di Sabah Sarawak, ada yang gunakan kerbau ni untuk menajak dia punya sawah padi. Ataupun dia tarik tarik dia punya kad itu di belakang. Faham. Gerabak. Buat gerabang, buat batas. Kan. Tarik gerabak dalam sawit. Kebun sawit. Saya pernah nampak rencana di Malaysia, saya tak ingat di mana. Kerbau tu dia gunakan untuk tarik gerabak yang berdiisikan sawit yang telah dikain. Memang hebatlah kan. Okey. Baik. Okey, dapat ya para pelajar kaedah ni? Faham? Okey. InsyaAllah. Baik. Okey. Baik. Alif faham, Alif? Faham. Okey. Mudah je nak ingat ya kaedah begini, penjadualan ni. Cumanya kamu kena ingat setiap satu tu dia ada yang ada takrif, ada yang tiada takrif. So mana ada takrif dan dalil kena hafal lah, kena ingat dalil dan takrif tersebut. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita sambung, kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Saya nak minta izin kita berehat terlebih dahulu. Sini. Baik, jadi kita berehat terlebih dahulu. Jadi anda yang di rumah jangan ke mana-mana, calon-calon SPM. Kita sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Sebelum kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini, sesi pecutan akhir, saya nak pesan kepada anda semua patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jaga kebersihan anda dan paling penting jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Okey, jangan rapat-rapat. Baiklah, Ustaz Ismail, kita sambung di mana tadi kita terhenti seketika. Okey, alhamdulillah. Silakan, Terima kasih Afiq. Baik, okey, sama-sama. tadi kita baru masuk bab zakat. Tadi itu intro dia. Kita dah tahu beberapa bahagian yang telah diwajibkan zakat. Okey, sekarang kita go through di antara beberapa tajuk. Okey. Tajuk saya ambil beberapa bahagian saja ya. Zakat fiddah ni, emas dan perak saya abaikan. Sebab dia ada kaitan dengan ma'adin warikas. Saya cuma nak sentuh ada satu bahagian. Okey. Okey, ta'rif zakatu ma'adin warikas. Saya minta salah seorang pelajar baca boleh. Saya minta Wafa, tolong baca Wafa. Ta'rif. Baik, silakan Wafa. Ta'rif ma'adin warikas. Wa kullu ma istakhraja min batini al-ardi min zahabi wal fiddah. Wal fiddah. Okey, makna dia apa Wafa? Setiap apa yang keluar daripada perut bumi, daripada emas dan perak. Kalau kata zahab ni orang perempuan tak tahu, kan? Bagi saya pelik sikit lah kan? Betul? Betul Bapak? Okey, dinamakan zahab. Zahab ni kalau kata dalam isim, dia masuk emas, kata nama. Akan tapi dalam perbuatan, kata perbuatan, dia bermaksud pergi. Zahaba. Maksud dia emas tu, dia boleh datang cepat. Dia boleh pergi pun cepat. Itu dia. Itulah dia. dia. Itu dia punya dia punya kefahaman maksud tersebutlah. Faham? Al-ma'adinu. Al-ma'adinu, saya minta Muaz. Muaz macam nak telap tadi. Okey Muaz, sila baca Muaz. Muaz okey Muaz. Al-ma'adin. Apa maksud ma'adin Muaz? Ma'adin. Al-makanu allazi khalaqallahu bihi al-ma'adin kazihab wal fiddah. Okey, apa maksud dia? Tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada padanya perak. Okey, terima kasih Muaz. Okey, tempat yang Allah ciptakan. Maksud yang mencipta tempat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Muaz. Okey, Ar-Rikazu. Saya nak tanya seorang lagi pelajar. Pelajar yang lain. Ar-Rikaz, kalau boleh, wal malul madfun bid jahiliyah. Amjad. Alif Amjad. Fadhal. Amjad. Cuba baca tarikh dia. Silakan Alif. Wa malu madfunu bil jahiliyati qabla lil Islam. Okey. Harta yang tertanam. Yang tertanam pada waktu apa, Jad? Waktu zaman bila harta tu ditanam? Jahiliyah. Waktu jahiliyah, bagus. Jahiliyah sebelum Islam. Kalau kata jawab sampai sini, jawapan pelajar diterima. Wal malul madfunu bil jahiliyah. Itulah takrif rikas. Yang ni nak sebut boleh, tak sebut pun boleh. Pelajar akan tetap mendapat markah. Okey. Okey, ini ayat, frasa ayat yang saya buat. Tapi kalau kata pelajar dah ingat dia punya jadual, dia dah susun struktur jadual yang saya tunjukkan sebentar tadi, mereka dah tak perlu untuk menghafal frasa ayat tersebut. Milku muslimin nisab zahab wal fiddah bidunil haul. Biduni haulin. Seorang Islam yang memiliki emas dan perak tanpa haul. Okey, tanpa pusingan. Haul ni dia ikut pusingan qamariyah, sanah qamariyah. Dia tak boleh ikut pusingan Islam bulan Masih, okey. Bulan Masih. Dia tak boleh ikut Januari. Beli Januari tahun ni, contoh Afiq beli emas bar, gold bar. Afiq ada simpanan lebih sikit, beli gold bar dalam orang kata 20 gram kan. 20 gram. 1 Januari 2020. Kemudian sampai 2021 Januari Afiq nak keluarkan zakat. Dia tak dikira. Dia mesti ikut bulan Islam. Bulan Islam. Contoh beli pada 1
1 Rajab. Betul. Maka tahun-tahun ini, maka 1 Rajab tahun berikutnya barulah cukup 1 haul. Okey? Kemudian dia ada syarat lain bagi ma'adin wa rikas. Siapa tahu ya syarat lain bagi ma'adin dan juga rikas ni? Siapa lagi kita nak tanya? Nur Hidayu. Nur Hidayu. Selain daripada pemilikan seorang Islam ni, bagi harta yang dia gali, bagi harta yang ditemui secara tiba-tiba atau harta karun lah orang kita panggil kan, Hafiz kan? Harta karun. Karun juga dapat nama kan? Karun bukan juga. orang yang jumpa tu dapat nama kan? Karun dapat nama. Harta Hidayu lah. Okey, harta Hidayu. Okey, apa ya syarat lain selain daripada syarat yang bertanda merah ni? Agak-agak lah. Nur Hidayu? Nur Hidayu masih cari. Laghaidil ijabah? Ada yang boleh bantu? Man yastati' an yujiba bihadza soal? Ada? Tak ada? Tak ada siapa nak cuba? Okey, tak apa. Saya bagi jawapan dia. Hendaklah harta itu yang ditemui ni syarat dia juga ni. Ianya dikeluarkan daripada kawasan atau tanah yang tiada tuannya ataupun tanah yang dimilikinya. Tanah yang tiada tuan, iaitu galian tadi, emas dan perak tadi, dan juga harta karun tadi itulah, rikas tadi itu, mestilah tanah yang tidak bertuan ataupun tanah yang dimilikinya, barulah ia diwajibkan zakat. Okey. Dalil ni, saya suka pelajar hafal dalil ni. Sebab apa? Dalil ni dia boleh guna pakai untuk dua hukum zakat. Okey. Bagi nisab ni dia punya kadar lah. Kadar dia, pelajar kadang-kadang dia terlupa, Fiq. Ya. Benda ni ialah banyak benda, fakta nak hafal, nombor dan sebagainya, perkiraan. Itu belum pergi perkiraan bahagian kisos dia. Itu pun ada kira-kira juga. Bahagian zakat pun ada kira-kira. Berapa puluh ekor, berapa ekor unta dah wajib kena zakat, berapa ekor lembu, berapa ekor kambing dan sebagainya kan. Okey, bagi emas dan perak, sama dengan ma'adin warikas. Ma'adin warikas sama dengan emas dan perak. Kamu ingatkan susunan nombor ni, 5, 6, 7, 8 bagi 2. 5, 6, 7, 8 bagi 2. Okey. Kita terik nombor 8. Nombor 8 terik. Yang belakang kita bawa depan. Kemudian kita tarik nombor 5. 85 gram. Dapat 85 gram untuk emas. Kemudian baki nombor tu ada 6 dengan 7. Dengan 6 dengan 7, satu lagi 2. Gabungkan 6, 7, 2 ni letak di sebelahnya. Oh, faham. Dah dapat dah. Baik. 672 gram untuk apa? Zakat perak. Faham? Para pelajar. 5, 6, 7, 8 bagi 2. Dan kamu tak payah nak berapa 672. Bukan. 675. 567. Dah. Kamu ingat dia punya tu 5678 /2. Kemudian kamu pecahkan balik. Baik. Tu kaedah dia. Okey, kadar wajib zakat galian ni rubu' usyur ataupun 2.5. Katalah kamu jawab ni 2.5, jawapan kamu diterima. 2.5 ni ijabah sahihah. Kemudian zakat rikas. Zakat rikas ni apa, galian, galian atau temuan harta karun tadi itulah. Tapi kalau kata harta tu, contoh jalan-jalan pergi ke mana, ikut tour apa tu adventure punya group, meneroka lah. Meneroka kan. Ya. Pergi ikut lalu Silk Road, tiba-tiba masa tu rasa macam nak berhenti rehat. Hafiz nak berhenti rehat. Ikut game apa orang kata tu, geng apa tu yang 4x4 yang sekarang ni banyak kan. Masa tu ada orang kata
ada program. Yeah. Contoh kita buat Baik. contoh. Program nak pergi haji kan. Naik 4x4. Afiq and the gang kan. Ya, Afiq and the gang. Baik. Kan? Okey. Pergi daripada Malaysia kan, lalu naik 4x4. Ya, Ustaz. Lalu sampai ke India, tapi sebelum ke India tu dia pusing road. Pergi ke apa tu? Ke China. Baik. Ke China dia dulu. ke apa tu? Di kawasan-kawasan Xi'an Utara, yang ada ramai penduduk Islam sana, so dia nak ikut melalui laluan tersebut. Tiba-tiba di pertengahan jalan jumpa harta peninggalan. Harta peninggalan yang agak jauh daripada dia punya checkpoint. Dia ada sebenarnya di road tersebut dia punya checkpoint kota yang telah ditinggalkan. Okey. So terjumpa dia dalam timbunan pasir tu kan. Tengok check ada perkataan istilah kerajaan Islam. Faham. Di harta karun tersebut. Maka harta karun tersebut tidak diwajibkan zakat. Dia hanya diwajibkan zakat pada harta karun zaman jahiliah yang tidak ada ciri-ciri kerajaan Islam. Dia tak ada perkataan Allah atau Muhammad atau gambar bulan, bintang dan sebagainya. Faham. Okey, seterusnya. Kadarnya adalah 20%. Ya. Benda jumpa. Jumpa kan? Ya. 20%. Alah, apalah sangat kan? Allah bagi free kan? Ya, Allah dah bagi rezeki free depan mata. Depan mata yang tak perlu usaha. Ya. Orang kata dekat Selat Melaka tu tiba-tiba bawa orang kata yang rover dalam air tu kan. Ya. Tiba-tiba tengok ada satu kapal lama, kapal kayu yang tenggelam, gali-gali dalam tu dapat emas. Ya. Dapat emas 20% saja. Okey, seterusnya. Bayin al-hukmu fil masailil al-atiyah. Banyak orang tanya hukum elah kan. Kali ni saya keluarkan betul-betul ni cara menjawab hukum dan juga dia punya alasan atau sebabnya. Istakhraja Amjad 100 kilogram min az-zahab bi'ardin milkihi. Amjad keluarkan emas 100 kilo. Wah, betul lah. Bila ni? Ni cerita bila ni? Tengok. Bila ayah bertanya dekat anak. Nanti PM tepi kita cerita dia orang nanti ni. Ayah tanya dekat anak macam tu cara dia. Abang nak 5%. 5%. Okey. Istakhraja Amjadun 100 kilogram min az-zahab bi'ardin mirkihi. Okey. Apa hukumnya, Amjad? Boleh jawab, Amjad? Wajib zakat ke tak wajib zakat? Amjad. Wajib zakat ke tidak? Off mute. Wajib zakat. Wajib zakat betul, confirm Wajib zakat. Okey. Soalan kedua, Amjad. Hasala Muhammad Amin Situmia graman fiddat minal lil hukumah. Dia dapat 600 gram perak daripada tanah kerajaan. Dia pergi ke hutan tu hutan simpan kerajaan. Ya. Kan? Tiba-tiba dia bawa lah alat-alat apa tu macam peralatan alat yang boleh untuk mencari perak, boleh cari logam dalam dalam tanah tu kan, detector metal detector tu kan. Tiba-tiba satu kawasan dia bunyi bip 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 bip. Dia pun gali dapat perak 600 gram perak. Wajib zakat ke tidak? Nurul Izzati wajib zakat tak? La wajib. Okey, bagus jawapan kamu tu. Saya jawapan menarik. La wajib. Boleh jawab la wajib, boleh jawab la tajib, boleh jawab adamul wujub. Ataupun itulah 3 jawapan, tidak wajib. Seterusnya, soal salis, istakhraja Ismailu alf ton minal hadid. Ismail macam kenal nama ni 1000 tan. 1000 tan daripada besi.
Besi wajib zakat ke tidak? Oh, malam sungguh Ismail. Dapat besi Apa je. kena kita tanya Ismail tu sendiri? Dia dapat besi je. Orang lain gali dapat emas, perak, jumpa perak kan. Dia dapat besi je, 1000 tan. Besi pun jadi. Besi pun besi lah kan. Okey, wajib zakat ke tidak? Lepas ni kita akan tengok. Yang keempat, laqiya Haidar Ridha mi'ata naqdan minaz zahabi wal fiddah min ardin mawad. Okey. Ataupun min ard la malika lahu, daripada tanah yang tidak ada tuan padanya itu. Jadi Haidar Ridha dia terjumpa 100 keping 100 keping mata wang daripada emas dan perak daripada tanah yang ditinggalkan oleh orang. Tanah tu tidak ada orang dermawat ni. Tanah yang kontang, tak ada orang yang tinggal menetap di tempat tersebut. Okey, kita lihat dia punya jawapan dia. Okey, yang pertama tadi Istah Raja Amjad. Amjad dapat 100 kilogram. Kena wajib zakat ya, jangan lupa. InsyaAllah. Kemudian Muhammad Amin tadi, dia dapat 600 gram perak, tak wajib zakat. Kemudian Ismail tak wajib zakat sebab besi ni galian yang tidak diwajibkan zakat. Baik. Sama seperti Isyada, gas, oil and gas. Minyak dan juga gas tak wajib zakat, dia cuma kena zakat perniagaan saja. Baik. Okey, kemudian Haidar Ridha dia jumpa 100 emas dan perak daripada tanah yang ditinggalkan, maka dia kena diwajibkan zakat. Baik. Okey. Menarik sebenarnya belajar bab zakat ni, Hafiz. Ya, betul. Saya kadang-kadang kalau malam-malam tu buat ulang kaji, baca buku-buku kitab-kitab hasil penulisan ulama silam, banyak perkara-perkara baru yang boleh ditemui dan boleh dilaksanakan di Malaysia ni sebenarnya. Ya, betul. Sama ada pada bahagian zakat ataupun pada bahagian kafarah ataupun bahagian fidyah, terlalu banyak. Okey. So sumber ekonomi Islam ni sebenarnya terlalu luas, amat luas. Okey, zakat perniagaan. Wa kullu sil'atin nutajiru fiha insan. Apa maksudnya ya? Siapa boleh bagi makna dia? Nur Hidayu. Apa maksud dia? Kullu sil'atin nutajiru fiha insan. Faddali. Dapat makna dia? Setiap dapat. Okey, silakan. Setiap komoditi yang diperdagangkan oleh setiap insan. Oh, bagus. Ini bakal pakai ekonomi ni. Guna istilah komoditi. Oh, boy. Okey, Tanya. Terima kasih. Setiap barangan ataupun komoditi yang diperniagakan dengannya itu oleh manusia. Ni yang saya kata tadi. Dalil ni. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sebentar ya. Baik. Ni dia punya sambungan depan dia tu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. So dalil ni boleh diguna pakai untuk dalil ma'adin warikas serta dalil untuk zakat tijarah. Zakat perniagaan. Okey? Baik. Okey. Okey, ini dia punya kaedah frasa ayat. Seperti mana yang saya telah tunjukkan sebentar tadi. Kalau pelajar dah hafal dia punya jadual, dah tak perlu hafal frasa ayat ni tersebut. Okey? Hukum. Okey, kita masuk bahagian hukum. Balagha nisab zakat tijara li Fatimah Humaira qabla al-haul. Saya minta seorang pelajar jawab. Boleh Ustaz? Iman lah. Kita minta iman. Iman Nabila. Iman Nabila.
Iman adalah mutiara. Okey, silakan. Iman Nabila. Baik. Hukum dia la tajibu fihi zakat. La tajibu fi urud az-zakah. Sebab apa ya? Kenapa tak wajib zakat? Dia meniaga besar. Wajib tu zakat Ha. at-tijariyah ba'da haul. Ba'dal haul. Kena cukup haul. Haul tu maksud dia apa ya? Cukup dia punya kiraan kitaran tahunan dia. Betul? Betul. Dia faham. Tapi nak menyebut tu. Okey, tak dapat. Okey, kita tengok ada jawapan dia. Okey, betul. Tahniah. Okey. Okey, tahniah. Tahniah Iman. Mumtaz. Ijabah sahihah. La tajibu fihi zakah. Tustarat au wajabat zakat tijarah ba'dal haul. Okey? Ataupun kamu boleh bina ayat sendiri. Lam yukmil al-haul. Haul belum sempurna. Al-haul ghairu kamil. Sama ya maksud dia. Haul itu tidak sempurna lagi. Ataupun ada mewujud zakat tijarah qabla al-haul. Ambil ayat ni semula. Pun jawapan diterima. Senang je. Okey, zakat zuru' wasimar. Zuru' tanaman, simar buah-buahan. Tanaman yang diwajibkan adalah tanaman makanan asasi. Kalau kata kita di Malaysia ni kita makan nasi lah kan. Kita tak makan beras. Makan beras jadi Makan apa beras tak jadi apa tu Ustaz? Kembung perut lah kan. Sakit perut tak. Beras mentah makan kan. Jadi beras tu perlu dimasak. Dah masak jadi nasi baru kita makan. Jangan jadi bubur lah pula. Nasi sudah menjadi bubur. Nasi dah jadi bubur. Sekarang bubur mahal. Ya, betul. Bubur berlauk kan. Oh, cerita pasal makan pula istimewa sekarang ni. Tiba-tiba jadi lapar ya. Okey, jadi beras tu dia boleh disimpan lama. Dan beras itu wajib dikeluarkan zakat. Bila cukup dia punya nisab kadar timbangan dia tu dan dia dah dituai barulah dia wajibkan zakat. Kemudian bagi buah-buahan yang diwajibkan zakat itu buah-buahan yang boleh lil iddikhar, buah yang simpan tahan lama. Kat sini saya pun kadang-kadang confuse. Sebab apa? Rutab, kurma. Kurma ni kalau kata dia dalam keadaan basah, kalau kata kita pergi ke pasar raya, dia ada kurma kuning, dia ada kurma warna merah yang basah, yang ada tangkai lagi tu kan. Tapi kalau kata kurma dalam kotak tu, kurma yang basah tu dia duduk dalam kawasan peti sejuk dia tu kan, chiller dia tu. Kalau kata kurma yang kering ni dia berada di dalam kotak. Okey. So yang kurma yang kering ni dia tahan lama, simpan setahun. Benar. Inap ni what's call it kismis. Raisins kan. So kismis ni asal daripada anggur. Anggur tu kalau kata kita simpan terdedah, dia tak tahan lama. Apabila dia dikeringkan secara alami ataupun menggunakan teknologi, maka dia kekal lama. Kadang-kadang saya confuse satu. Kita ni banyak tanaman pisang. Pisang ni boleh dikeringkan. Dan dia boleh tahan lama. Tapi mungkin ada kaedah lain lah menurut fiqah kan. Wallahualam bisawab. Saya bukan nak wajibkan zakat pisang. Kesian orang yang tak nak pisang kan. Sebab rumah saya pun ada pisang juga Ustaz. Saya pun berfikir juga tu. Petan pisang tu wajib zakat kan. Sebab saya salah seorang peminat makan pisang salai yang digoreng. Dia goreng, dia buat goreng salut tepung. Betul. Goreng. Baik. Wah, minuman petang paling istimewa sekali. Benar. Baik, okey. Seterusnya, ini dalil wajib zakat. Saya yakin para pelajar dah hafal. Okey, hukum dengan ilah. Hasala rajulun alf wa salsmiyah kilogram aruz indal hasad. Seorang lelaki berhasil mendapatkan 1,300 kilogram beras, 1.3 tan lah. Ketika tuaian. Apa hukumnya ya? Saya nak tanya Muaz. Saya pula hasil pelajar perempuan juga kena tanya kan. Pelajar lelaki merajuk nanti kan. Silakan, okay, silakan Muaz.
Boleh jawab, Mas? Apa jawapannya? La tajibu zakah. La tajibu zakah. Limaza? Tajibu zakah. Oh, wajib pula. Kenapa ya, Muaz? لأن مقدار وجوب الزكاة هو 1300 كيلوغرام. Alhamdulillah. Ijabatuka sahihatun. Miyah bibilnya. Jawapan kamu tepat 100%. Okey, sebab apa? Kadar wajib zakat bagi beras. Ya. Beras lah, padi. Betul. 1.3 tan. Dia keluar tu, nanti mereka akan pergi ke pusat zakat untuk dia keluarkan zakat tersebut. Normally sebab kawasan saya dekat dengan kawasan Bendang di Sabak Benam tu. So kadang-kadang ada bendang yang boleh mencapai sehingga 7 tan dulu-dulu kan. Tapi sekarang ni dia telah merosot. Saya kadang berbual dengan orang-orang bendang ni, petani-petani pesawar-pesawar. Kadang kesian juga kadang dapat 5 tan. Dah tak seperti dulu. Mungkin ada teknik-teknik terbaru atau mungkin kena kembali pada cara-cara lama. Seorang pesawar tu diberikan seekor kerbau ke apa kan, atau maksudnya kita kerbau. Menggunakan cara lama semula. Sebab kerbau tu dia boleh menghalang parasit dan sebagainya lah kan. Boleh itik boleh makan siput gondang dan sebagainya kan. Ya, faham. So dia boleh suburkan balik tanah tu kan. Wallahu alam. Yalah, kita ni bukan orang pertanian. Kita bukan petani. Kita boleh fikir logik. Tapi yang sebenar yang lebih mengetahuinya pada bidangnya kan. Baik. Kita jangan orang kata sibuk-sibuk kan jadi lain. Kan memandai-mandai pula ya Ustaz. Okey. Baik Ustaz. Okey, itu jawapan yang telah diberikan oleh Muaz tadi. Wajib zakat. Tahniah Muaz. Bagus jawapan kamu. Sebab kadar yang wajib zakat pada tanaman seperti beras adalah 1,300 kilogram. Alhamdulillah. Okey. Zakat al-an'am. Ternakan. Malaysia ni ada yang ternak selain daripada lembu dan kambing. Ada yang ternak kerbau. Seperti apa tu yang di Terengganu tu kan. Kerbau banyak kan. Jamus. Jadi kerbau ni pun kena zakat juga. Kemudian ada yang ternak apa tu? Rusa. Ternak rusa. Okey. Rusa tak termasuk dalam ni. Tapi kalau dah banyak wajib ke tidak? Dia hanya ni binatang yang dinyatakan ni. Okey. Seterusnya. Okey, ni kaedah. Kaedah nak ingat untuk pelajar menghafal. Likulli khamsi minal ibil syah. Okey, betul. 5 ekor unta, seekor kambing. Kemudian 10 ekor, 2 ekor kambing. 15 ekor, 3 ekor kambing, 20 ekor, 4 ekor kambing. Okey. Kemudian bila dah masuk 25 ekor, dia pergi bintu mahat. Kemudian 30 fi mazada khamsa wa salasin bintu labun. Okey, macam mana kaedah nak ingat bintu mahat, bintu labun, hiqah, jaz'ah? Kamu ingat satu perkataan. Mim, lam, ha, jim. Malhaj. Mahat, labun, hiqah, jaz'ah. Gabungkan perkataan ni, kamu keluarkan balik. Bintu mahat. Allahumma salli ala Muhammad. Sorry. Okey. Nasib baik ada remote. Ya, betul. Silakan. Okey, bintu mahat, bintu labun, kemudian hiqah dan juga jaz'ah. Okey. 2, 3, 4, 5. Kamu nak hafal ma dakhala fi saniya min umriha ke ma dakhala fi salisa, tak payah. Kamu hafal kamu sebut 2 tahun, sanatain, salasa sanawat, 4 sanawat, 5 sanawat. Dah. 2, 3, 4, 5. Umur bagi unta tersebut. Seterusnya
76 ke atas 2 ekor bintul labun, dan 91 dia dah kena keluar 2 hiqqah. 2 ekor unta yang berusia 4 tahun. Baik. Ini dia punya untuk zakat bakar, lembu. Hampir tersasul saya. Okey, lembu ni kiraan dia mudah. Mazada anzalik, dia kira 10 ekor, 30 ekor wajib tabi'. Tabi' ni yang umur setahun. Dinamakan tabi' sebab dia mengikut. Okey. Kemudian musinnah, dia 2 tahun dan ke atas, 40 ekor. Maka 30 dan 40 ekor ni, bagi setiap 30, gandaan 30 dan 40 ni, dia ada dia punya kiraan dia lah. Kiraan zakat. InsyaAllah saya akan jelaskan. Okey, saya ada satu cerita. Cerita tentang doa. Sebelum doa kita akhiri pelajaran biasa lah. Doa episod 1. Ni cerita benar ni kawan saya ceritakan. Okey. Satu masa kawan saya berada di surau, solat jemaah dengan kawan-kawan, dengan pelajar-pelajar, ya. Guru dia bersama dengan murid, sepanjang tempoh peperiksaan. Jadi anak murid tu dia jadi imam. Anak murid dia lepas solat dia doa, ya Allah, sekiranya aku tersilap menjawab, maka kau jadikanlah pemeriksa yang mendadak ke tas aku ni tersilap memberi markah dan seterusnya memberi markah yang penuh kepada aku, ya Allah. Pelajar pun jawab amin. Satu surau semua jawab amin, amin, macam ada ekor, macam gema dalam studio kan. Amin, amin kan. Kemudian sekiranya aku hanya memperolehi 89 markah untuk peperiksaan aku bagi setiap mata pelajaran ni, peperiksaan SPM aku ini, ya Allah, maka kau jadikanlah pemeriksa itu tersilap menulis menjadikan markah aku 98, ya Allah. Lagi kuat doanya. Amin. Satu surau semua doa amin, amin, amin kan. Itu kisah tentang doa. Doa. Sesungguhnya malaikat tu dia tak akan salah alamat. Tapi kau boleh kamu jawablah betul-betul kan sebelum doa macam tu. InsyaAllah. Okay? Baik, insyaAllah Ustaz. Kita jumpa lagi selepas ini. Baik, jadi Ustaz selesai sesi latih tubi kita pada hari ini untuk subjek Al-Syariah. Untuk sesi pecutan akhir, supaya saya nak apa yang kami harapkan supaya apa saja tips, formula, teknik dan juga panduan yang diberikan oleh Ustaz Ismail baru saja tadi dapat memberi manfaat buat calon-calon SPM yang mengambil subjek ini, dan juga calon-calon SPM ini merupakan calon-calon SPM 2021, betul Ustaz? Ya, saya. Ya, itu dia. Jadi good luck juga, alright. Kepada Iman, Muaz, Nur Hidayu, Nurul Izzati, Wafa dan juga Alif Amjad. Good luck, dan supaya apa saja yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan dapat memperolehi keputusan yang cemerlang. Jadi Ustaz, sebelum kita mengakhiri sesi latih tubi kita pada hari ini, Ustaz, ada tak apa-apa pesanan untuk mengingat ke ataupun tiba-tiba kalau blank dalam Dewan Peperiksaan untuk menjawab kertas Al-Syariah ni? Macam mana Ustaz? Ada tak tips? Oh, kita dah habis dah ya? Dah habis dah ni? Dah habis, tapi Ustaz silakan nak tanya juga. Tips. Ada tips. Tips yang penting kena perlukan, aku kata, sebenarnya dalam kehidupan kita seharian ni, dalam satu hari, saya istilahkan dalam setiap hari, kita 5 hari kita berperang. Betul-betulnya peperangan. Okey? Bila kita berada di atas tikar sejadah tu menghadap Allah SWT, kita akan berperang dengan diri kita. Kita akan berusaha untuk mengingat Allah SWT. Fokus. Fokus. Jadi, kunci untuk kejayaan tu sebenarnya adalah fokus. Kalau apa juga perbuatan kita, kita mesti fokus. Wajib fokus. Jadi, kalau kata kita belajar tu pun, kita mesti fokus. Kita solat, sebelum solat tu kita mesti dalam keadaan tenang, tamak nina. Begitu juga dalam masa kita belajar, kita mesti ada sifat rasa tenang. Kalau kata kita rasa gusar, maka kita hindarkan kegusaran tersebut. Dan cuba dapatkan ketenangan, berehat seketika dan sebagainya. Dan cuba cari ruang masa yang terbaik untuk kita tumpukan pelajaran. Dan waktu terbaik untuk ulang kaji yang sebenarnya lah, yang kalau kita lihat para salafus soleh, waktu sepertiga akhir malam. Bangun malam, solat sunat, tahajud, kita sujud depan Allah, kita mengaku akan kelemahan diri kita,
sebagai hambanya, minta Allah bukakan seluas-luasnya pintu rahmat dan barakah untuk kita. Dan lepas itu kita buka baca buku ulang kaji dalam setengah jam. Kemudian kita sambung tidur balik sebelum kita bangun semula untuk solat subuh. Jadi itu antara tips yang sesuai untuk diguna pakai bagi para pelajar. Terima kasih Ustaz. Itu dia tips untuk calon-calon SPM, untuk mungkin calon-calon SPM akan datang untuk tahun 2021 dan juga buat diri saya juga. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih di atas tunjuk ajar, pesanan dan juga nasihat. Dan saya nak pesan kepada anda semua, kita dah berakhir untuk sesi pada kali ini, tapi esok kita ada subjek kerja paip domestik bagi kertas 1. Siapakah host esoknya? Siapa pula guru jemputan kita esok? Kena tunggu esoklah. Baiklah, jadi itu saja daripada kami dalam Road to Success SPM 2020. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan good luck untuk calon-calon SPM. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Salahuddin bin Ismail, ayahanda kepada pelajar tingkatan 5 Ibnu Batutah, saudara Muhammad Kabir Puan bin Salahuddin, semua anak-anak pelajar SPM 2020 dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan, dan saya merangkap YDP PIBG mengucapkan selamat menduduki dan menjawab kertas peperiksaan SPM 2020 Nama Baru Malaysia 2021. Memacu ilmu, restu guru. Ilmu adalah cahaya penyuluh dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, ia dapat membimbing manusia ke arah kebaikan serta mengeluarkan diri manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada cahaya dan kebenaran. Selamat maju jaya, cemerlang gemilang anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi kepada Ahmad Urhaizat bin Ruzaimi dari Sampi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Batu 38, Sabak Bernam, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM Kohort 2020. Menjada wajada. Barang siapa yang berusaha, insya-Allah pasti akan berjaya.